Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Summa amma ba'du. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai saat dan ketika ini kita dipanjangkan umur, diberi kesihatan dan kelapangan masa, dan alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita sekali lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengimarahkan masjid kita ini dengan sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib yang telah kita sempurnakan dengan cara berjamaah. Dan pada masa yang sama dapat lagi kita meneruskan kuliah maghrib bulanan kita pada malam ini. Mudah-mudahan hasil daripada pertemuan ini kita mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala, kita mendapat rahmat dan keberkatan daripadanya insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada malam ini kita tak sambung pengajian berkaitan dengan undang-undang keluarga di dalam Islam. Kita tangguh dulu buat sementara. Kita teruskan dengan perbincangan berkaitan dengan hukum hakam serta adab-adab berkaitan dengan ibadah korban sebagai persiapan untuk kita menjayakan ibadah korban. Sedikit masa lagi, dalam lebih kurang tak sampai sebulan lagi, kita akan sama-sama melaksanakan ibadah korban. Maka sebagai persiapan untuk diri saya sendiri dan kita-kita semua, kita ingatkan kembali, kita hangatkan kembali ilmu kita, kefahaman kita yang telah kita belajar sebelum-sebelum ini, supaya dapat kita guna pakai dalam kita menjayakan ibadah korban kita pada tahun ini. Moga-moga dengan kefahaman ini, moga-moga dengan ilmu yang kita belajar ini menjadikan ibadah yang kita lakukan ibadah yang berkualiti, bukan sekadar kuantiti, tetapi ibadah yang penuh dengan kualiti. Maka insya-Allah kita mula daripada pengertian ibadah korban dan seterusnya kita ceritalah berkaitan dengan dalil pensyariatan, berkaitan dengan hikmah. Ada seumpamanya kita buka persoalan, kalau di sana ada perkara yang perlu dibincangkan di dalam majlis kita ini, insya-Allah kita sama-sama bincang, semoga kita dapat manfaatnya. Pengertian ibadah korban. Korban pada bahasa ataupun pada lughah dengan maksud dekat. Dekat iaitu nisbah pada ibadah korban ini ataupun ibadah-ibadah lain. Dekat di sini dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma dari segi sudut bahasa, dengan maksud korban itu sendiri dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala pada
istilah, manakala pada syaraknya korban ialah menyembelih binatang korban yang dilakukan pada hari raya haji dan hari-hari tasyrik, iaitu pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah, kerana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pada syarak ataupun pada istilah yang kita nak guna pakai dalam kehidupan kita. Sedikit masa lagi, sekali dalam setahun ibadah kurban yang kita memberi maksud kepada dia, iaitu menyembelih binatang kurban. Sembelih binatang kurban, binatang yang masuk dalam bab binatang kurban ni, iaitu dikenali dengan istilah al-an'am. Bukan semua jenis binatang yang masuk dalam bab binatang kurban, hanya binatang yang diistilahkan sebagai al-an'am. Ada nama satu surah di dalam Al-Quran dipanggil surah Al-An'am. Al-An'am ni binatang ternakan yang berkaki 4. Binatang ternakan yang berkaki 4. Kaki 2 tak masuk sekalipun ternak. Sekalipun diternak tetapi tidak masuk ia sebagai binatang Al-An'am. Cuma boleh makan, boleh sembelih juga, cuma tak boleh buat korban. Yang masuk dalam Al-An'am ini antaranya unta. Hak tu hak paling tinggi sekali, dan binatang yang paling afdal dijadikan sembelihan korban. Binatang hak paling afdal dijadikan sembelihan korban. Yang pertama sekali unta. Unta. Harga mahal lah sikit sebab tu dia paling utama. Harga berapa sekarang ni? 7. 7 tu dulu. Harga sekarang ni 8-9. 8,000, 9,000 seko. Masa saya belajar dulu, harga 4,000, 5,000 seko. Junai. Tu di tanah Arab dah. Nak sampai tanah air kita ni, tu yang jadi 7,000 tu. Tu dulu. Sekarang ni kemungkinan naik lagi lah. Tahun lepas pun dah 8,000, 9,000 dah. Tahun ni kemungkinan naik 10,000 dah. Masuk umur unta ni bila? Kira cukup umur unta ni 5 tahun, masuk tahun ke-6. 5 tahun lebih baru kira cukup umur unta. Sebab tu dia mahal. Lama kena bela, lama kena pelihara, habis tenaga banyak dulu, baru boleh jadikan ibadah korban, sembelihan korban. 5 tahun lebih baru kira cukup umur. Yang kedua, lembu. Dan jenis lembu ni benda kerbau sekali. Lembu ataupun jenis lembu ni apa benda? Kerbau. Walaupun tempat kita tak pernah sembelih kerbau kan. Ada setengah-setengah negeri dia korban apa? Kerbau. Contohnya negeri Kedah, Negeri Sembilan, Perak ada. Perak. Tempat-tempat ada sawah padi, biasanya dia akan korban kerbau. Kira cukup umur bagi lembu dan kerbau ini bila dia? 2 tahun lebih. 2 tahun masuk tahun ketiga. 2 tahun masuk tahun ketiga baru kira cukup umur. Kalau tak cukup umur. Sekalipun besar, sekalipun dah ada tanduk, tapi kalau tak cukup 2 tahun lebih, maka kira tak cukup umur. Maknanya masuk 2 tahun, 2 tahun lebih. 2 masuk 3, maknanya 2 tahun lebih bagi kerbau dan ada lembu. Seterusnya bagi kambing. Bagi kambing dan jenisnya. Jenis kambing mana? Biri-biri, kibas, apa lagi? Khoruf. Pernah dengar khoruf? Khoruf ni saya masa belajar di Mesir je pernah tengok. Kalau tak memang tak jumpa. Khoruf ni jenis biri-biri. Jenis biri-biri, kambing biri-biri. Beza dia bulu sama dengan biri-biri, cuma bezanya belakang ekor tu ada bulat belakang. Ada bulat. Bulat belakang tu. Itu dipanggil khoruf. Cukup umur bagi kambing 2 tahun lebih kau. Cukup umur bagi kambing. Kambing biasa, kambing kampung kita.
Cukup umurnya dengan berlalu masa 2 tahun, dan masuk tahun ketiga iaitu 2 tahun lebih baru kira cukup umur. Manakala bagi biri-biri cukup umurnya setahun lebih. Biri-biri dia cepat. Cukup umur bagi biri-biri dan jenisnya setahun lebih. Masuk setahun lebih maka kira cukup umur. Ataupun berlalu masa 6 bulan dan walaupun tak cukup setahun lebih, dia berlalu masa 6 bulan dan bersaling giginya. Bersaling gigi walaupun tak cukup setahun. Tak cukup setahun lebih lagi umur dia, tapi dah berlalu masa 6 bulan, kita pun buka gigi tengok dah bersaling gigi. Umur baru 7 bulan, umur baru 8 bulan, tak cukup umur lagi pada zahirnya, tapi kita buka gigi tengok bersaling, kira cukup. Kira cukup umur. Kira cukup umur dalam bab biri-biri. Tu binatang yang masuk dalam bab Al-An'am. Selain daripada tu tak masuk. Walaupun dipelihara, contohnya rusa, kijang, pelanduk, arnab, kaki 4 lah ke tu. Orang bela zaman kita hari ni. Seladang. Kerbau masuk. Dah cerita dah tadi. Datang nampak. Kalau kaki 4 orang bela lagi benda. Jangan silap faham pula. Nanti lepas ni takut-takut sebelah sebab saya tak sebut ni. Kuda. Kuda. Okey. Selembu kalau berat kepada lembu, masih lagi dipanggil lembu, maka kira lembu lagi ketika tu. Okey. Selain daripada saya sebut tadi, unta, lembu, kerbau, kambing, biri-biri, kharuf, kibas, selain daripada tu bukan binatang yang masuk dalam bab Al-An'am, binatang ternakan untuk dijadikan sembelihan korban, yang mana ianya berkaki 4. Ada kaki 4 lagi orang bela juga hari ni. Apa benda tadi? Rusa, kijang, pelanduk, kuda, arnab. Itu kaki 4 laka dan orang pelihara zaman kita hari ni. Tak boleh dijadikan binatang korban sekalipun ada orang pelihara zaman kita pada hari ini. Kenapa? Kerana asal binatang-binatang yang disebutkan tadi ialah binatang liar kecuali kuda. Kuda kita pelihara dia bukan nak makan daging. Tujuan benda tu? Tujuan untuk tunggangan atau kuda. Pelanduk, kijang, rusa, arnab tu walaupun dipelihara zaman kita hari ini, tapi asal keturunan dia bukan binatang peliharaan. Itu binatang liar. Yang dimakan daging. Binatang liar yang dimakan dagingnya, nak dapatkan dia cara mana? Kena tembak. Kena pergi memburu. Baru dapat dia. Maka dia tak masuk dalam bab Al-An'am yang boleh disembelih untuk binatang korban, sebagai binatang korban. Seterusnya yang berkaki 2 sekalipun dipelihara, kaki 2, ayam, itik, angsa, burung, semua tu tak masuk dalam Al-An'am. Kerana apa? Kerana dia kaki 2. Pun begitu dalam mazhab Ibnu Abbas. Dalam mazhab Ibnu Abbas yang mana mereka berpegang korban itu semata-mata menumpahkan darah binatang korban. Maka dalam mazhab Ibnu Abbas dikata memadai sekadar menumpahkan darah binatang korban itu, sekalipun binatang yang hanya berkaki 2, sekadar mana? Sekadar tumpahkan darah sekalipun sembelih seekor ayam jantan. Tapi jangan cerita kat siapa-siapa lah, malu company. Kereta depan rumah welfare ada, tiba-tiba korban apa? Sembelih ayam. Janganlah. Malu company. Kita sembelih lah kambing ke, biri-biri ke, lembu ke, paling-paling kurang satu bahagian, tak apa dah. Ni sembelih ayam. Tapi kalau hak betul-betul tak mampu, betul-betul memang tak mampu dia boleh taklid mazhab tak? Boleh.
Maksud tak mampu di sini macam mana ni? Dia syarat korban ni ada 3 syarat, ataupun kita boleh ambil 4 syarat. Syarat pertama Islam. Islam lah kau kita ni. Islam. Cukup dah syarat pertama tu. Yang kedua balik. Cukup umur. Tak ada muslimi ataupun muslimat. Cukup umur. Balik. Yang ketiga berakal. Sempurna akal dia. Berakal, tidak gila. Tak wajib korban pada orang gila. Tak wajib korban pada orang gila. Orang bukan Islam, tak ada korban bagi mereka. Sekalipun mereka ni sembelih korban juga tak jadi. Lepas tu syarat yang keempat berkemampuan. Berkemampuan ni kita mampu sembelih korban, kita mampu beli lembu, kita mampu beli kambing, ataupun paling kurang kita mampu satu bahagian lembu korban itu, kita mampu. Maksud mampu di sini kalau kita sembelih seekor lembu ataupun satu bahagian lembu dan kita mampu handle anak isteri kita, ahli keluarga kita dalam tempoh 4 hari. Tak lapar, tak hilang tempat tinggal dan ada pakaian untuk dipakai. Mana 4 hari tu? Yang pertama 10 Zulhijjah, yang kedua 11, 12, 13 dan 13 Zulhijjah. Ada 4 hari ni. Maknanya kalau kita terlibat dengan satu bahagian korban, maka pendek kata anak kita tak lapar, kita pun tak lapar, ahli keluarga kita tak lapar dalam bab makanan, tak hilang tempat tinggal dan ada pakaian. 3 perkara diambil kira dalam Islam. Kalaulah sampai tahap tu, kalau kita sembelih seekor, bajet dengan 500 apa kita sini? 550 termasuk pengurusan lah tu. RM550 kita tanam modal sekali setahun, kita terpaksa lapar, orang bawah tangan kita terpaksa lapar, maka kita ketika tu tidak ada tuntutan sunat lagi ketika tu. Tak ada sunat muakkad ketika tu. Tapi agak-agak kalau kita tanam modal RM500, lapar kalau kita tuan-tuan. Agak-agak lah. Lapar. Tanam modal RM500 untuk sembelih, bukan tiap-tiap hari ni. Sekali setahun Allah Ta'ala bagi ruang pada kita. Kali setahun bukan tiap-tiap bulan. Hanya dalam bulan Zulhijjah. Dalam bulan Zulhijjah bukan tiap-tiap hari. Hanya pada 10, 11, 12 dan 13. Bukan tiap-tiap hari. Maknanya kita tanam modal RM550 tempat kita ni, tidak akan, kalaulah tidak akan jadi penyebab kita lapar, hilang tempat tinggal, tak ada pakaian, maka kita masuk dalam golongan yang mampu semua. Kalau kita tak terlibat dalam keadaan mampu, hukumnya makruh kita, tuan-tuan. Hukum makruh. Asal Allah Ta'ala bagi ruang pada kita dengan limpahan nikmat yang begitu hebat. Pakaian kita mewah-mewah, kenderaan kita mewah, rumah, tempat tinggal mewah, semua mewah. Tiba-tiba RM500 kita berkira. RM500 berkira, tuan-tuan. Jangan kira, jangan duk kira sangat. RM500 hari ni, tuan-tuan, sekali tolak troli pergi Iambik, belum penuh troli RM500 dah melayar. Betul tak? Zaman hari ni tu. Sebab tu jangan kira, tuan-tuan. Jangan kita duk kira sangat dengan RM550 sekali dalam masa setahun untuk kita bertakarrub, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk makan daging ni. Bukan untuk makan daging. Kalau makan daging, jangan tunggu raya kurban. Kalau tujuan nak makan daging, jangan tunggu hari raya kurban. Tunggu bila? Rasa nak makan daging, beli seekor lembu. Rasa nak makan banyak, jangan cerita kat siapa-siapa, depan rumah kita buat, tuan-tuan. Boleh makan banyak. Betul tak? Sebab tu raya kurban ni bukan semata-mata nak makan daging. Sekadar mana? Sekadar tabarruk, sekadar ambil barakah kita. Nak meraih sebenarnya dalam bab ni siapa hak kita nak raih betul-betul, siapa ni? Fakir miskin. Hak nak raih betul-betul, tuan-tuan, fakir miskin. Kerana fakir miskin dalam bab ni dia boleh milik. Kita bagi kat dia, contohnya masjid kita sini bagi, Taman Rasah bagi, Bukit Indah bagi, Bandar Baru bagi. Lala sekali rumah dia seekor lembu ada. Sebab semua orang bagi. Seekor lembu ada depan rumah dia. Pasal dia fakir miskin.
dia boleh milik. Maksud milik dalam Islam, dia boleh tasarruf. Maksud tasarruf dalam Islam, dia boleh simpan, dia boleh jual, dia boleh buat perkasa. Apa? Tu hebat fakir miskin dalam bab ni. Allah Ta'ala bagi ruang pembelaan. Moga-moga tahun depan dia boleh keluar diri dia daripada fakir miskin kepada orang yang mampu terlibat walaupun satu bahagian. Nampak tu? Tu cara Islam. Jangan pula dulu kini dan selama-lamanya kita ni hanya layak pemegang kupon. Pegang kupon menerima agihan kurban. Jangan pada tu Islam ni agama yang membela. Nak majukan kehidupan kita, kita bela fakir miskin dalam keadaan bila mana kita bagi kat dia, dia tasarrufkan daging tadi. Maksud tasarruf saya ulang lagi. Dia boleh simpan, letak dalam peti ais. Penuh peti ais. Tengok-tengok tempayan ada. Dia masuk tempayan, letak garam. Dia buat apa tu? Buat perkasan, tabur, silakan. Tengok-tengok ada lagi, peti air dah penuh. Dalam sekali dia terfikir, dia kotak fikiran, dia buka payung depan tu. Jalan utama tu. Dia jual situ. Boleh tak? Boleh bagi mereka. Kita yang menyertai korban boleh buat macam tu? Tak boleh. Kita tak boleh. Kita yang menyertai ibadah korban walaupun satu bahagian, daging korban tidak boleh dijual beli. Tapi kalau setelah kita bagi dan dimiliki oleh fakir miskin, dia boleh tasarruf, dia boleh simpan, dia boleh jual beli. Boleh? Tu kena faham tu. Kita tak boleh. Sekalipun apa benda? Kulit. Sekalipun kulit. Kulit ni kita pun jual. Sedangkan kita ni peserta ibadah korban. Kita jual pada mana-mana pihak, maka boleh menyebabkan rosak ibadah kita ketika itu. Kita jual beli ibadah. Salah satu daripada anggota binatang korban tadi, sama ada kulit, sama ada tanduk, tak boleh kita jual. Kecuali kita dah bagi pada orang, tu lantak dia nak buat macam mana, asalkan orang tersebut kedudukannya ialah fakir ataupun miskin. Orang kaya boleh buat macam tu? Tak boleh. Orang kaya dia tak boleh milik daging korban. Dia sekadar mana dia? Kita bagi sekadar mana? Sekadar hadiah. Bahasa Arab hadiah. Bahasa Melayu hadiah. Kita ni bercakap Arab mana? Hebat kita orang Melayu. Hebat. Maknanya kita bagi hadiah pada mereka sekadar mana tu? Sekadar nak eratkan ukhuwah Islamiyah. Dia tak boleh milik sekadar mana, kita bagi sekadar hadiah, eratkan hubungan silaturahim. Kalau kita sama-sama adik-beradik, kalau rakan taulan satu tamak kita ni, ada miskin, ada kaya, dengan qadar mana tu? Dengan qadar nak eratkan hubungan ukhuwah Islamiyah. Maka kita bagi pada mereka dengan tujuan benda tadi, dengan tujuan eratkan hubungan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam. Kita bagi dia sekadar mana tadi? Sekadar untuk nak eratkan hubungan tu. Dia tak boleh milik. Maknanya bagi sekadar, tak boleh lebih-lebih. Pasal apa? Pasal dia sudah mampu. Kita tak bagi pun dia mampu beli tak? Dia mampu beli. Kita bagi kadar mana? Sikit pun tak apa. Sekali makan setengah kilo, dia pun rasa dihargai kan? Dia nak macam tu. Dia rasa dihargai, seronok dia. Bila mana ada hubungan di antara kita. Biasanya orang kaya-kaya yang terlibat dengan penyertaan korban ni, maka dia pun makan sekadar mana? Sekadar buat sekali makan sudah. Ataupun sekadar 1/3. Tu pun bukan afdal pun ambil yang tu. Sekadar mana ambil afdal? Afdal ni ambil sekadar beberapa suap untuk sekali makan. Tu yang afdal. Yang afdal macam tu kedudukannya. Okey, seterusnya. Dalil pensyariatan yang kita duduk beramal pada hari ini setiap tahun, ada dalil pensyariatan ibadah kurban. Seperti mana ibadah-ibadah lain juga. Ibadah kurban telah disyariatkan pada tahun kedua Hijrah, sama seperti zakat, puasa dan solat sunat hari raya. Sama, lebih kurang. Terdapat keterangan nas Al-Quran dan hadis berkaitan dengan dalil pensyariatan kurban itu. Antara ayat yang kedua daripada surah Al-Kautsar. Surah yang paling pendek dalam Quran, surah apa? Surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Bab tu kalau rasa malas,
Lepas Al-Fatihah, inna a'tainakal kautsar. 3 ayat rokoklah jawab dia. Tapi kalau jadi imam jangan buat macam tu tuan. Sebelum baca inna a'tainakal kautsar, tunggu dulu tuan-tuan. Takut-takut hak ada kat belakang tu, hak gaul, hak kecil manis, darah tinggi tuan-tuan kalau ibu kat belakang. Tunggu dulu. Sebelum baca inna a'tainakal kautsar, sebelum baca surah-surah yang pendek, sunat bagi ruang dulu. Bagi ruang dulu kepada makmum baca dulu. Yang kita ni tunggulah. Berapa lama? Qadarnya dalam lebih kurang qadar bacaan surah Al-Ikhlas. Tu qadar dia. Tunggu sekejap. Lepas tu habis dah qadar tu baca inna a'tainakal kautsar. Kita habis inna a'taina, sahabat kita di belakang habis baca Al-Fatihah. Seronok tak solat macam ni? Seronok kan? Tapi kalau kita belum habis baca, makmum belum habis baca, imam dah rokok. Seronok macam ni. Kita berlari berpeluh macam buat rumah batu jadi. Berpeluh kita solat. Jangan buat macam tu tuan-tuan. Sebab tu hok nak jadi imam ni kena masuk kursus. Kita buat kursus imam. Bilal. Siap nak buat kursus tak? Kena buat. Kita buat. Naik pangkat Ustaz. Naik pangkat. Naik pangkat. Kita buat kursus siapa hok nak jadi imam, jadi Bilal, jadi siap. Kita buat. Pasal apa? Supaya seluruh gerak kerja ketika itu bukan berpandu kepada hawa nafsu, biar kita berpandu kepada garis panduan yang telah ditetapkan oleh syarak. Biar syarak di depan, ilmu di depan. Kita di belakang, ilmu di depan. Macam ni. Okey, fasalli li rabbika wanhar. Oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhan kamu semata-mata. Dan sembelihlah korban sebagai bersyukur. Ni solat apa ni? Umum berkaitan dengan solat ini, umum solat. Tak kira solat fardu, tak kira solat sunnah. Dalam bab ibadah korban, khusus dalam bab ibadah korban dan khusus pada ayat ni menceritakan berkaitan dengan solat sunat hari raya. Sebagai prasyarat sebelum melakukan ibadah korban, kena berlalu masa dulu 2 rakaat solat sunat hari raya. Dan berlalu masa 2 khutbah yang ringkas. Khutbah hari raya haji ni, hari raya korban ni jangan panjang. Buat khutbah 2 khutbah yang ringkas. Jangan panjang-panjang sangat. Kita ucapan tadi biar ringkas, biar padat merangkumi semua perkara. Kita bercakap jangan ada panjang sangat. Pasal apa? Pasal lepas tu nak buat apa tu? Nak korban. Takut-takut pukul 11 baru nak sembelih korban. Panas tak? Dalam sekali pakat lagi. Tak ada orang hak nak buat kerja, ramai hak pegang kupon je. Hak buat kerja, hak jadi mengurus tak ramai. Hak pegang kupon ramai. Sebab tu sebelum pagi tu tazkirah sikit 15 minit. Sebelum bagi daging korban tu patut kita bagi tazkirah 15 minit. Ataupun bagi lepas waktu zuhur, pastikan hak nak datang ambil daging korban tu, hak ada kupon tu, pastikan dia datang solat sini. Lepas solat bagi tazkirah 15 minit. Tak sempat solat. Tak datang tak payah bagi. Kita bagi tahu gitu tuan-tuan. Kita train macam tu tuan-tuan. Jangan datang semata-mata kerana daging korban. Hadis Nabi pernah bagi tahu tuan-tuan, antara tempat yang paling aula kita jadikan tempat pusat sembelihan ibadah korban kita di mana dia? Masjid ataupun surau. Dengan tujuan benda, dijadikan masjid ataupun surau ni tempat kita bermasyarakat. Tempat kita bersatu hati kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana nak ambil keuntungan dunia kita saja. Bukan nak cari keuntungan dunia di masjid ni. Masjid ni untuk menghubungkan tali kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu bila mana kita dah ada di ruang masjid ni, dalam kawasan masjid ni, eloknya tuan-tuan, sekalipun tak sempat nak solat, sebelum bagi daging korban, bagilah tazkirah sikit tuan-tuan. Kita bagi di sebalik sembelihan korban tu apa benda sebenarnya. Kita cerita, lepas ni saya cerita. Kita cerita dalam lebih kurang 15 minit ke setengah jam, insya-Allah rasa semua orang mampu. Pasal apa? Pasal dia tahu lepas ni nak bagi daging tu. Lepas ni nak bagi daging korban.
Ramai duduk tuan-tuan, bagi pencerahan sikit, carilah mana-mana ustaz tuan-tuan. InsyaAllah tak ada siapa merungut tuan-tuan dalam bab ni. 15 minit tuan-tuan. Bukan lama, kedai kopi 3 jam, tak ada siapa. 15 minit kira tuan-tuan. Jangan kira. Ada wrestling Ustaz. Macam mana? Ada wrestling. Pula. Dekat kedai kopi. Tu dia. Sini? Ada wrestling. Sini tak ada apa lah. Ni kita nak bagi ni tuan-tuan. Kita nak bagi tuan-tuan santapan rohani tuan-tuan untuk kita bahagia akhirat. Jangan kita nampak wrestling je. Jangan nampak yang tu je. Kita nampak nilai lepas pada mati tuan-tuan. Kita ni keturunan mati lah ke ni? Ada keturunan hak tongkat langit? Tak ada. Semua jenis keturunan mati kita. Saya hak cakap keturunan mati, tuan-tuan yang mendengar pun keturunan mati. Sebab itulah kita antara kita ni kena saling ingat mengingati. Tujuan macam tu biar sampai maksud ibadah kurban kita tadi. Selain daripada kita dapat daging kurban, balik kita boleh goreng, boleh masak, maka kita boleh bawa balik ilmu di sebalik ibadah kurban je. Tu yang saya ambil peluang malam ni dengan tujuan ni sebenarnya. Dengan tujuan bila mana kita terlibat dengan ibadah kurban, bukan semata-mata nampak daging kurban. Biar kita nampak kefahaman Islam. Biar nampak ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di sebalik sembelihan kurban. Itu hak kita nak. Sebab tu bila mana kita faham macam tu tuan-tuan, kita seronok menjayakan ibadah tadi. Seronok menjayakan ibadah tadi. Kenapa? Kerana ibadah kurban ni di sebaliknya ada simbolik. Ada hikmah yang terlalu banyak yang mesti diketahui oleh kita semua. Lepas ni saya cerita beberapa hikmah. Selepas berlalu masa 2 rakaat salat sunat hari raya dan 2 khutbah ringkas, barulah kita boleh sembelih korban. Sekalipun orang yang sembelih korban tadi dia tak pergi solat. Dia tak pergi solat sunat hari raya, dia tak dengar 2 khutbah. Pasal apa? Pasal banyak pahala dah. Tu yang dia tak pergi. Banyak pahala dah. Kalau orang hendak tunggu-tunggu, raya korban ni sekali setahun. Selain daripada kita solat sunat, selain daripada kita solat berjemaah di masjid, antara solat sunat yang sunat kita jayakan dengan cara berjemaah, mana dia? Solat sunat 2 hari raya. Solat sunat 2 hari raya. Hukumnya sunat muakkad. Solat sunat itu sendiri solat sunat jadi sunat muakkad. Kerjakan dengan cara berjemaah, hukumnya sunat muakkad juga. Kena buat macam tu. Maknanya kita kena pakat-pakat datanglah solat sunat tuan-tuan. Tapi nak cerita dari segi sudut, dapat sembelih tadi tuan-tuan sekadar berlalu masa. Berlalu masa 2 rakaat solat sunat tadi dan 2 khutbah yang ringkas, sekalipun kita tak pergi solat, dah memadai untuk kita sembelih binatang korban itu. Boleh? Itu kedudukan dia. Dalam hadis Nabi SAW berkaitan dengan pensyariatan ibadah korban, an Aisyah anna Rasulullah SAW qala ma amila adamiyyun min amali yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dami innaha la ta'ti yawmal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa aslafiha wa anna ad-dama la yaqa'a min Allah bi makanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsan. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiada suatu amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban, termasuklah hari-hari tasyrik sekali. Nabi bagi tahu tiada suatu amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah selain daripada menyembelih haiwan kurban. Tengok tuan-tuan. Amalan yang paling dicintai oleh Allah nisbah kepada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik. Mana dia? Iaitu selain daripada menyembelih haiwan kurban. Maknanya inilah yang paling utama dalam bab ni tuan-tuan. Di hari raya kurban dan hari-hari tasyrik, amalan yang paling dicintai oleh Allah mana dia? Sembelih binatang kurban, alirkan darah binatang kurban, gugurkan darah binatang kurban tadi. Walaupun amalan lain Allah Ta'ala cinta juga. Solat, kita sedekah, kita tolong orang, cinta juga. Tapi hak paling dicintai oleh Allah Ta'ala
Nisbah hari tersebut tak ada pada hari lain. Mana ada? Sembelih binatang korban, terlibat dengan sembelihan korban tadi tuan-tuan. Sebab tu paling-paling tak ada kalau kita tak mampu. Paling-paling tak ada join sama, ambil iktibar di sebalik sembelihan tadi. Duduk dalam majlis tersebut, kita ambil tempiah barakah sebalik ibadah tersebut. Paling kurang tak apa dah. Bagi tolong-tolong, bahagian lapah-lapah, bahagian potong daging, bahagian perut-perut. Paling-paling kurang kita bersatu hati dalam menjayakan ibadah tersebut. Tak apa dah. Dengan sebab tak mampu, nak buat macam mana kan? Kita buatlah sekadar yang termampu. Tak mampu terlibat dengan satu bahagian, tak apa, kita bahagian tolong. Sebagai pelengkap dalam menjayakan program tersebut, tak apa. Sesungguhnya haiwan korban itu pada hari kiamat kelak akan datang beserta dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah korban itu menyentuh tanah, iaitu pahalanya, pahala korban itu telah diterima di sisi Allah, maka beruntunglah kamu semua dalam pahala korban itu. Tengok tuan-tuan, Nabi bagi tahu dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, sesungguhnya haiwan korban itu pada hari kiamat jadi saksi. Dia jadi saksi depan Allah Ta'ala. Dia datang dengan tanduk, dengan bulu, dengan kuku. Dia jadi saksi depan Allah Ta'ala nanti. Sebab tu bila mana kita nak sembelih binatang kurban, cari hak elok tuan-tuan. Cari jangan bagi ada cacat. Kalau ada cacat tak sah kurban. Kalau boleh tuan-tuan, biar besar, biar gemuk, biar bertanduk, biar warnanya warna putih. Kalau ada hak warna putih. Kalau tak ada, warna hijau. Mana ada itu warna hijau? Lembu hijau. Boleh kena cat hijau. Oh, ni minat hijau haji ni. Kita ni minat hijau lah ke rasa ni, insya-Allah tuan-tuan. Hijau lah ke ni, insya-Allah. Okey. Utamakan yang saya sebut tadi tuan-tuan. Kalau boleh hak besar, hak gah tuan-tuan. Hak nampak gah. Hak banyak lagi. Harga mahal sikit tak apa. RM550 harga tak apa, bukan tiap-tiap hari. Kalau tiap-tiap hari, woi demam Ustaz. Tapi kalau sekali setahun, tak ada apa tuan-tuan. Tak terkesan apa-apa tu. Cari hak gah sikit, hak besar. Lepas tu cari dari segi sudut warna, macam mana warna? Disebut dalam kitab tuan-tuan, yang paling afdal warna binatang korban ni warna putih kalau ada. Lepas tu kalau tak ada warna putih, warna apa? Warna kekuning-kuningan. Lepas tu warna kemerah-merahan, warna kelabu. Lepas tu kalau tak ada juga warna hak jenis tampung antara putih dengan hitam. Tak ada juga baru warna hitam. Akhir sekali warna hitam. Tu warna. Lepas tu kalau boleh hak bertanduk. Ada tanduk. Tapi kalau bertembur macam ni, macam mana? Yang ni kuru tapi warna putih. Ada tanduk, warna putih lagi, ada tanduk lagi tapi kuru. Buat sup tulang je dia. Buat sup je, sup giabok je dia. Ada sikit-sikit je daging. Kalau kuru sangat tak memadai jadi korban. Tapi dia ada daging tapi sikit-sikit je. Tak banyak. Yang ni warna hitam. Yang seekor lagi ni warna hitam. Gemuk, gok tapi tak ada tanduk. Warna hitam, tak ada tanduk lagi. Mana lebih aula? Yang hitam ni lebih aula. Kenapa? Kerana manfaat daging tadi lebih utama daripada manfaat bulu dan tanduk tadi. Boleh? Kita cari macam tu tuan-tuan. Kita makan tanduk tak? Tak makan. Bulu tak makan. Cuma dari segi sudut tuan-tuan, menggambarkan gahnya warna putih sebagai warna menggambarkan fitrah. Tu pilih hak tu dulu. Nak azan? Okay, kita bagi dah luang pada taungan azan. Lepas ni tuan-tuan standby untuk tanya soalan. Kaitan dengan binatang korban ini sebagai satu tunggangan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala, merentah di tiang sirat suatu masa nanti. Kalau ni memang sabit dalam hadis, cuma martabatnya tidak kuat. Tak kuat. Antaranya jadi kenderaan kita juga ni. Pak kita duduk sekarang ni. Masjid, surau,
Ni akan jadi tunggangan kita, kenderaan kita di akhirat. Cuma di raya korban, ada sabit juga perkara ni, cuma hadisnya tidak kuat. Tidak kuat. Sebagai tunggangan kita menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu ambil daripada situlah, bila mana kita ni sembelih binatang korban, maka sepatutnya kita cari hak gah. Jangan cari hak kecil, dalam kecil kuruh pula, kongsi 7 orang. Dalam kuruh kecil, lepas tu kongsi 7 pula. Macam mana ni? Kita nak cari yang afdal, tuan-tuan. Okey, seterusnya dalam riwayat lain berkaitan dengan hadis macam ni juga. Kalau hadis ni cerita berkaitan dengan sebelum darah binatang kurban tu jatuh ke bumi, pahala tu Allah Ta'ala dah terima. Dalam riwayat hadis yang lain, Nabi bagi tahu tidak ada amalan anak Adam yang paling disukai, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari raya kurban dan hari-hari tasyrik, melainkan dengan menumpah darah binatang korban itu. Lalu Nabi sambung lagi, sebelum titisan darah pertama binatang korban itu jatuh ke bumi, maka Allah Subhanahu wa taala telah ampunkan dosa-dosa orang yang terlibat dengan penyertaan korban itu. Sebelum jatuh. Kalau tadi sebelum gugur darah tu Allah Taala bagi pahala. Dalam riwayat yang kedua ni, sebelum darah tu gugur ke bumi, Allah Taala ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Lepas tu Nabi kata, perelokkanlah korban kamu. Dengan maksud kalau kita sembelih binatang korban, carilah hak elok-elok bagi puas hati, tuan-tuan. Jangan ambil sekadar nama korban semata-mata. Buatlah bagi puas hati, pasal sekali setahun. Bagi puas hati sikit. Dari segi sudut binatang korban tadi, cari hak besar, cari hak banyak daging, bagi puas hati. Ada satu tempat, tuan-tuan, dia kata tak boleh besar-besar, takut nak sembelih. Asal apa pula, tuan-tuan? Kita nak hak besar, hak gah, hak hebat, tuan-tuan. Dia takut nak sembelih pula. Kan suruh mengaji bab sembelih dah, tuan-tuan. Bukan suruh, kita bukan suruh lawan tenaga dengan lembu tu, tuan-tuan. Bukan suruh belaga dengan lembu tu. Masa saya belajar di pondok dulu, tuan-tuan, Tok Guru ajar berlaku berkaitan dengan cara nak sembelih. Bagaimana nak tundukkan lembu binatang. Sebagai binatang, tuan-tuan, dia manusia. Kita manusia tu lembu, hamba Allah macam kita juga dia pun, tuan-tuan. Cuma beza kita ada akal, dia tak ada akal. Ada masa ada ketika dia naik angin, anak marah, tuan-tuan. Tambah-tambah sepatutnya nak tombangkan lembu ni 3 orang je. Kita satu kampung tu naik angin dia tu. Satu kampung turun, tuan-tuan. Hak ni pegang ekor, hak ni pegang kaki, siap dengan kayu lagi. Tu yang naik angin dia, tuan-tuan. Masa saya belajar di pondok dulu, tuan-tuan, Tok Guru bagi tahu satu ayat berkaitan dengan bagaimana nak tundukkan binatang korban. Nak tundukkan binatang-binatang yang garang. Begitu juga manusia pun sama juga. Nak tundukkan manusia juga. Masa saya belajar di pondok dulu, Tok Guru ni masa orang takut nak masuk, tuan-tuan. Tok Guru masuk dengan kain dia. Dia tibai atas belakang lembu tu, duduk lembu, tak payah pegang. Kita hari ni satu kampung, tuan-tuan, pegang. Lembu tak tombang-tombang. Orang yang pegang tu tombang, tuan-tuan. Tukang tarik tu tombak, tuan-tuan. Sebab tu kita kena mengaji bab ni. Sebab tu kalau dah mengaji, tak ada pertikaian dah. Besar ke kecil ke, tak ada pertikaian. Kenapa? Kerana kita dah faham. Kaedah tu ada, tuan-tuan. Cara sembelih tu ada, tuan-tuan. Kita hari ni banyak sembelih macam gergaji. Macam gaji kayu. Tu kita kena buat kerusuh sekali, tuan-tuan. Boleh tak? Kita kena buat kerusuh sekali supaya kita faham gerak kerja ibadah ni, tuan-tuan, bukan sebagai adat semata-mata. Baru kita faham kedudukan tu, tuan-tuan. Bagaimana nak manihkan daging. Saya nak cerita semua sini tak boleh, tuan-tuan, amalan ni. Kena jumpa sama-sama seorang, pergi rumah saya ke, kita cerita sikit, tuan-tuan. Dia ada keratan dia. Saya pun tak ingat mana, tuan-tuan. Juga ada keratan Tuan Guru bagi, tuan-tuan, berkaitan dengan amalan-amalan berkaitan dengan sembelih. Bagaimana nak manihkan daging, bagaimana kurangkan lemak,
bagaimana nak tundukkan lembu yang garang, bagaimana semua banyak tu. Semua ayat-ayat suci Al-Quran dan berkaitan dengan apa dia panggil? Pengamalan orang-orang dulu, tuan-tuan. Berdasarkan amalan orang dulu dia panggil tafaul. Tafaul dia panggil, tuan-tuan. Ayat tu saya tak bagi malam ni, tuan-tuan. Takut-takut tuan-tuan silap guna, tuan-tuan, pening kepala saya. Kalau nak jumpa orang yang betul-betul tertentu saja, minta jumpa saya, tuan-tuan. Minta jumpa saya di masa-masa tertentu, kita akan bagi ayat tersebut, tuan-tuan. Takut-takut silap guna, pening kepala saya, tuan-tuan. Nak jawab balik. Okey. Kita nak cerita pasal korban. Okay, seterusnya hikmah tuntutan ibadah korban. Hikmah tuntutan di sebalik ibadah korban. Semua ibadah ada hikmah tak? Ada. Kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang kita tak tahu. Ada ulama bagi tahu dalam kitab. Dikata memadai kita yang tak tahu ni, tak tahu hikmah, memadai kita bersandarkan amalan tersebut berdasarkan amalan Nabi, berdasarkan sunnah Nabi. Cukup kita sandarkan pada Nabi. Karena Nabi buat, kita pun buat. Apa hikmah? Wallahu a'lam. Cukup tak? Cukup. Tapi eloknya tak tahu Nabi buat tu pasal apa, ada hikmah tak. Tapi kalau tak tahu, dah memadai dah pengamalan kita tadi. Dengan sebab Nabi buat perkara tersebut, kita pun buat sama. Memadai. Okey, dalam bab ibadah kurban ni ada beberapa hikmah yang digariskan oleh para ulama. Yang pertama sekali, menghidupkan sunnah. Sunnah ni tuan-tuan, sunnah, kerana ia merupakan sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kemudian disyariatkan pula kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi Allah Ibrahim dan sunnah juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cuma hukum berbeza. Hukum pada Nabi kita wajib kurban ni. Hukum pada kita dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunat muakkad. Hukum dalam mazhab selain daripada Syafi'i, dalam mazhab Maliki wajib, dalam mazhab Abu Hanifah wajib. Wajib, tuan-tuan. Kita dalam mazhab Syafi'i ni ringan sikit dengan hukum sunat muakkad. Dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Abu Hanifah, hukum wajib bagi orang yang mampu dan dia tinggal di negeri-negeri yang kaya, maka hukumnya wajib dia sembelih binatang kurban tadi tu. Wajib jadi. Kita ikut sunnah. Sunnah yang pertama sekali melibatkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bukan sembelih binatang kurban dia dulu. Pada awalnya Allah Ta'ala suruh sembelih apa tu? Sembelih anak, tuan-tuan. Suruh sembelih anak kesayangannya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dan sememangnya dua orang Nabi ini benar-benar terima perintah Allah Ta'ala ini dengan penuh yakin, dengan penuh keimanan, dengan penuh ketakwaan. Nabi Allah Ibrahim sebagai ayah memang terima perkara ni dan memang nak sembelih anak kesayangannya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dan Nabi Allah Ismail sebagai anak terima untuk disembelih oleh ayahnya ketika itu. Dan sememangnya perilaku ini sedang dilaksanakan ketika itu. Nabi Allah Ibrahim baringkan anak kesayangannya di atas tumpukan tanah. Lalu nak tarik pisau. Lalu Allah Ta'ala melihat dua orang Nabi yang hebat ini benar-benar yakin ini perintah Allah, benar-benar beriman kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala gantikan sembelihan tersebut dengan seekor kibas yang besar datangnya daripada syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil daripada situlah sampai ke hari ini, tuan-tuan, kita mengamalkan sunnah sekali setahun. Kita sembelih kurban. Selain daripada sunnah Nabi Allah Ibrahim, sunnah juga kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dengan hukumnya bagi kita semua sunat muakkad. Bagi Nabi wajib. Nabi kata macam mana? Umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Aku diperintahkan menyembelih kurban dan kurban itu sunat bagi kamu. Perintah di sini dengan maksud pada Nabi perintah wajib, dan bagi kita sunnatul lakum, kata Nabi. Bagi kamu sunat, bagi kita semua sunat. Dalam hadis lain Nabi kata kutiba alayyan nahru wa laysa biwajibin alaikum. Diwajibkan ke atasku berkorban dan ia tidak wajib ke atas kamu. Wajib ke atas Nabi, tak wajib pada kita semua. Tapi walaupun tak wajib, dan hukum asas sunat muakkad kadang-kadang boleh jadi wajib tak? Boleh jadi wajib. Dengan sebab apa? Dengan sebab nazar. Dengan sebab nazar ataupun dengan sebab ta'yin.
Tamak nazar. Contohnya kita bernazar. Bernazar nak sembelih korban satu bahagian. Tu yang menjadikan wajib sembelihan korban tadi. Dan haram kita makan. Dan orang di bawah tangan kita pun tak boleh makan juga. Itu melibatkan nazar. Kalau termakan, kena ganti dengan daging lain ataupun harganya. Tak memadai sembelih yang lain. Kalau melibatkan binatang yang dinazarkan. Contohnya kita nazar, wallahi, kita sebut nama Allah, ataupun wabillahi, watallahi, ataupun kita kata demi Allah. Kambing ini nak dijadikan binatang korban, maka wajib sembelih kambing itu tuan-tuan. Bila dah sembelih, dah lepas tuntutan nazar tu, tak boleh makan, sedekah semua sekali. Ta'yin pula macam mana? Ta'yin ni dia bukan nazar, tapi dengan maksud nazar. Dia bukan nazar, tapi kaedah pelaksanaannya sama dengan nazar. Macam mana jadi ta'yin? Contohnya lembu ni ataupun kambing ni, kita tuju kat dia, kita ta'yin kat dia sebagai binatang korban, maka dia jadi ta'yin ketika itu wajib disembelih dan tak boleh dimakan oleh kita yang ta'yin itu serta orang-orang di bawah tangan kita. Semuanya kena sedekah semua sekali. Kalau termakan, maka dah ganti dengan daging lain ataupun dengan harganya dan tidak memadai. Sembelih seekor lagi tak memadai. Hak tu juga nak ganti. Itu kedudukan wajib. Ghalibnya jadi ghalibnya biasa menjadi pengamalan kita hukum sunat muakkad. Itu hikmah yang pertama dengan sebab iaitu sunnah Nabi. Kita ikut sunnah Nabi. Yang kedua, nak mendidik jiwa supaya bertakwa dan ikhlas dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kerana hanya orang yang benar-benar ikhlas yang akan dapat melakukan ibadah ini dengan sebenarnya. Nak didik diri kita supaya ikhlas dalam bertakarrub kepada Allah, dalam melakukan ibadah pada Allah. Mendidik jiwa supaya bertakwa dan ikhlas dalam mendekatkan diri pada Allah. Nak didik jiwa kita melalui ibadah korban ni, nak mengajar kita supaya setiap perbuatan kita ni biar ikhlas. Pasal Allah Ta'ala tak terima ibadah selain daripada ikhlas. Satu tu je nak. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah. Allah Ta'ala tak sampai daging padanya. Daging ke, darah ke, tanduk ke, bulu ke, tak sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tak nilai yang tu sebenarnya. Allah Ta'ala tengok sebenarnya pada kita benda, tetapi yang sampai kepadanya pada Allah ialah amal yang ikhlas, yang berdasarkan takwa dari kamu. Allah Ta'ala nak tengok sejauh mana keikhlasan kita, sejauh mana ketakwaan kita. Hak tu hak nak. Yang tu kita nak latih melalui ibadah korban kita, nak latih diri kita supaya betul-betul ikhlas, supaya betul-betul bertakwa pada Allah. Demikianlah ia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu, supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat nikmat petunjuknya. Allah Ta'ala mudahkan kita tuan-tuan, sehingga dapat sembelih seekor lembu, seekor kambing ataupun satu bahagian lembu. Siapa bagi orang tu? Allah Ta'ala dah bagi tuan-tuan kesenangan pada kita. Dengan nikmat sepanjang tahun, Allah Ta'ala permudahkan kita sehingga dapat terlibat dengan ibadah korban. Kita kena zahirkan tanda syukur. Jangan pula Allah Ta'ala bagi ruang nikmat, tiba-tiba lupa pada Allah. Takut-takut nikmat tu tarik balik. Allah Ta'ala tarik balik. Kita khawatir macam tu. Seterusnya yang ketiga daripada hikmah ibadah korban, mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati. Nak buang sifat tamak dalam jiwa kita, nak buang sifat tamak dalam diri kita, dan nak wujudkan sifat murah hati. Belah kasihan terhadap fakir miskin dan saudara seagama yang memerlukan, serta mahu berbelanja dan berkongsi nikmat hidup dengan orang lain kerana Allah. Itu tujuan dia. Nak kikis sifat tamak, nak wujudkan sifat murah hati, belah kasihan terhadap fakir miskin,
dan saudara seagama yang memerlukan. Mereka ni perlu bila mana kita menyertai korban. Mereka ni seronok bila mana kita bagi daging korban. Senang hati orang dengan sebab itu. Serta mahu berbelanja dan berkongsi nikmat hidup dengan orang lain. Tujuan benda kita Allah Ta'ala bagi nikmat, maka tuan-tuan Allah Ta'ala tuan-tuan pada masa yang sama nikmat tadi Allah Ta'ala bagi pada kita sebagai tapak. Dia bagi pada kita tuan-tuan kemudahan pada kita, kesenangan pada kita, limpah kurnia yang hebat. Ada setengah orang tidak bernasib baik. Tujuan kita Allah Ta'ala bagi tadi dengan nikmat yang ada pada kita boleh kongsi dengan orang lain. Tu tujuan. Jangan kita nampak ni aku kerja penat-penat nak kongsi dengan orang pula. Jangan kita nampak macam tu. Kita fikir tuan-tuan, jangan fikir ananiah, jangan fikir peribadi kita. Yang ada pada kita hari ni tuan-tuan pinjaman daripada Allah. Allah Ta'ala boleh tarik balik tak? Boleh. Bila-bila masuk dia boleh tarik balik. Sebelum Allah Ta'ala tarik balik, kita kena jadi orang yang paling syukur. Maksud macam mana? Kongsikan nikmat itu dengan orang lain. Kongsi nikmat Allah Ta'ala yang ada pada kita dengan orang yang sekitar kita yang kurang bernasib baik. Kongsi. Moga-moga kita masuk dalam golongan yang syukur. Bila mana kita masuk dalam golongan yang syukur, nikmat yang sedia ada dikekalkan pada kita, bahkan yang lain akan tiba pada kita. Itu hebat. Nilai syukur dengan nikmat Allah Ta'ala. Orang lain tumpang senang dengan sebab kita. Kita pun dilimpah kurnia oleh Allah Ta'ala dalam keadaan tanpa diduga. Kadang-kadang tuan-tuan, kita kena ingat hasil kita berkongsi hidup dengan orang lain, berkongsi nikmat dengan orang lain tuan-tuan, Allah Ta'ala ganti balik kadang-kadang bukan dengan wang ringgit. Dia ganti dalam bab mana? Banyak kali dia ganti. Dia ganti, dia bagi sihat pada kita. Ganti tu. Dia bagi sihat manja. Tu ganti. Kadang-kadang tidak macam tu. Dia bagi apa? Dia bagi kejayaan pada anak-anak kita. Dia bagi berjaya pada anak-anak kita. Dia bagi senang lenang dalam keluarga kita. Tu tanda Allah Ta'ala ganti balik apa yang kita keluarkan. Kongsikan dengan orang lain. Sebab tu tuan-tuan, bagi orang yang nampak nilai ini, mereka akan berlumba-lumba, mereka akan berebut tuan-tuan, melaksanakan ketaatan ini walaupun sekadar mana? Sekadar satu bahagian, walaupun sekadar seekor kambing pun jadi. Kenapa? Kerana nilai dia hebat di sisi Allah Ta'ala. Walaupun hukum sunat muakkad je ustaz, bukan wajib. Iyalah, sunat muakkad, tapi dengan sebab dalam mazhab lain mengatakan wajib. Sebab itu kita ambil berat perkara ni tuan-tuan. Sebab dia dah ada khilaf pendapat, ada yang kata sunat, ada kata wajib. Maka paling besar pada kita, kita kena berusaha untuk memastikan kita salah seorang yang terlibat untuk melaksanakan ibadah korban, khususnya pada tahun ini. Umumnya pada setiap tahun kita kena buat, kena usaha. Kalau tahun lepas satu bahagian, tahun ni dua bahagian. Kalau tahun lepas seekor kambing, tahun ni seekor lembu pula. Kena maju tuan-tuan, makin maju. Makin maju. Jangan pula kita ni dulu kini selamanya kupur je kita. Layak pemegang kupur je kita tuan-tuan. Jangan jadikan trend tu tuan-tuan. Kita ni sebagai pengeluar pula jangan. Jangan kita ni sebagai penerima semata-mata tuan-tuan. Jangan pula ambil tradisi tuan-tuan berlaku di lembaga zakat tuan-tuan. Pening sahabat-sahabat di lembaga zakat tuan-tuan. Bila mana setiap tahun tuan-tuan ada golongan-golongan tertentu dapat zakat. Tahun ni dapat, tiba-tiba tahun depan tak dapat. Dia pun pergi. Dia kata pasal apa tahun lepas saya dapat, tahun ni saya tak dapat. Dia ingat zakat ni tuan-tuan di jenis pencen tahunan, pencen bulanan. Zakat ni tuan-tuan bukan semua orang layak dapat. Zakat ni bila mana dapat, kita kena majukan kehidupan kita. Moga-moga tahun depan kita tidak masuk dalam golongan asnaf zakat lain. Kena maju. Tu tujuan zakat, nak memajukan kehidupan. Ni tidak tuan-tuan, tak dapat tahun ni pergi jumpa. Pasal apa saya tak dapat? Yang si fulan tu masih dapat. Dia kira orang tuan-tuan. Jangan kira orang, kira kita. Kita dah ada astro, kita dah ada welfare depan rumah. Kita dah senang lenang. Janganlah pula lebih-lebih kita tuan-tuan. Alhamdulillah Allah Ta'ala dah majukan kehidupan kita. Anak-anak dah bekerja, dah ada pendapatan tetap. Kita pun dah senang lenang. Alhamdulillah. Dah keluar daripada asnaf zakat. Jaya tu. Tapi kalau kita tahun ni dapat, tahun depan dapat lagi, tu belum berjaya kedudukan kita.
Tapi pegangan dalam masyarakat kita hari ni seolah-olah zakat ni seolah-olah pencen dah. Kalau si penerima zakat dia mati, anak dia pula. Jadi macam tu pegangan hari ni. Tu silap tu. Silap, jangan pegang macam tu. Okey, seterusnya. Hikmah tuntutan ibadah korban yang keempat. Korban juga merupakan satu amalan yang boleh menghapuskan dosa dan mencapai keredaan Allah. Hapus dosa dan cari reda Allah. Dengan ibadah korban ni, hapus dosa. Dosa apa ni? Dosa-dosa kecil. Sabit dalam hadis saya baca dah awal tadi. Sebelum darah binatang korban tu mengalir ke bumi, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Dosa apa tadi? Dosa-dosa kecil. Dosa besar, taubatlah dengan taubatan nasuha. Taubat nasuha. Dan pada masa yang sama melalui ibadah korban ni juga kita nak mendekatkan diri pada Allah, nak cari reda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhir sekali hikmahnya tuan-tuan, dapat merapatkan hubungan kasih sayang sesama manusia, terutama antara golongan berada dengan golongan yang kurang bernasib baik. Boleh erat hubungan silaturahim kita, ukhuwah Islamiah kita. Hebat. Bila mana kita anjurkan program korban, ada orang yang menyertai ibadah korban, maka kita bersatu hati dalam menyelesaikan ibadah korban tadi. Yang layak terima, fakir miskin, dia rasa seronok bila mana ada orang bagi kat dia. Kita yang dah berada ni, dah ada dah, kita dapat hubungan ukhuwah Islamiah sesama kita melalui ibadah korban tadi. Kalau adik-beradik kita dapat eratkan hubungan silaturahim sesama adik-beradik kita. Kena macam tu tuan-tuan. Dan banyak lagi nak cerita di sini tuan-tuan. Saya nak tutup tuan-tuan berkaitan dengan adab pula. Adab ataupun perkara-perkara sunat sebelum sembelih korban. Apa benda? Perkara-perkara sunat bagi orang yang menyertai ibadah korban tuan-tuan. Tapi hak tak menyertai pun kena dengar juga ni. Jangan pula keluar, saya tak serta tahun ni ustaz, tak mampu. Kena dengar juga cerita pada yang tak ada malam ni. Apa benda persiapan kita sebelum kita terlibat dengan ibadah korban? Selain daripada kita cari lembu, cari kambing yang betul-betul cukup kriteria yang telah ditetapkan oleh syarak, cari yang besar dan tak ada cacat. Kalau boleh warna putih, bertanduk. Kalau tanduk tadi, kalau bertanduk jangan yang pecah tanduk. Kalau yang berkuku jangan hak kuku pecah. Cari hak nampak goh, betul-betul goh. Sunat buat macam tu. Lepas tu sunat bagi orang yang menyertai ibadah korban itu tuan-tuan, simpan kuku. Simpan rambut, simpan bulu-bulu di badan. Dan hukumnya makruh kita potong kuku sebelum sembelihan korban. Bila masa potong kuku tu? Bila masa jadi makruh tu? Dalam mazhab Syafi'i kita makruh potong kuku pada 10 Zulhijjah. Kalau kita ni peserta ibadah korban, makruh jadi. Kalau ni sabit dalam hadis Nabi berkaitan dengan Nabi ajar kita, Nabi showkan kita supaya simpan bulu-bulu di badan, simpan dulu kuku, tapi janganlah bengkok dah macam tu kuku. Pasal apa ni nak korban ni? Tu tak ngaji tu. Tengok tu. Hadisnya bunyi macam mana? Idza ra'aitum hilala dzil hijjati wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Apabila kamu melihat hilal Zulhijjah dan salah seorang dari kamu bermaksud akan melakukan korban, hendaklah ia menahan diri, iaitu tidak memotong dari rambut dan kukunya. Hadis ni zahirnya mula bila lagi? Pada awal Zulhijjah lagi. Kalau pada awal Zulhijjah kuku kita kan dah panjang gitu. Panjang, rambut boleh tahan lagi. Tapi kalau kuku seminggu pun panjang dah kan. Seminggu panjang dah. Tu baru 7 hari. Kalau dah 10 hari lagi panjang. Maka penafsiran dalam mazhab Syafi'i kita tuan-tuan, mula simpan tadi makruh potong tadi bila 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah dalam takwim Islam bermula bila? Iaitu pada waktu maghrib. Masuk waktu maghrib tu, tu 10 Zulhijjah tu. Yang mana kita tahu malam tu malam hari raya haji. Malam hari raya haji. Masuk waktu maghrib, jangan potong kuku. Dalam takwim Masihi dia kira macam mana? Pukul 12 malam.
Yang kita punya masuk waktu maghrib. Bila nak potong tu, nak keluar daripada hukum makruh tadi, selesai sembelih korban tu, potong kuku. Potong kuku. Jangan pula habis hari tasyrik baru nak potong. Nanti orang tengok, oh hebat dia ni, beramal dengan hadis ni. Bendanya kita ni tak faham hadis. Kan? Potonglah lepas daripada sembelih korban tu, kita potonglah kuku kita. Okey. Sunat buat macam tu. Seterusnya, sunat bagi kita yang terlibat dengan ibadah korban ini, sembelih sendiri binatang korban kita. Sembelih sendiri kalau kita mampulah. Kalau mampu, tapi kalau tak mampu jangan. Takut-takut sebelum lembu tu terkorban, kita korban dulu. Risau kita tuan-tuan. Jangan main-main bab sembelih ni. Kalau kita yakin, buat. Dalam 7 orang tu tanya dulu, sebelum tukang sembelih di peringkat anjuran masjid surau ni, sembelih binatang korban itu, tanya dulu, dalam ramai-ramai 7 orang peserta korban ni, ada tak pakar sembelih? Ada tak? Kalau ada, bincang-bincang supaya bagi mandat pada salah seorang daripada yang 7 peserta tadi, bagi kat dia. Yang kita di peringkat masjid ni, hak ni sebagai tolong. Tak ada orang nak sembelih, baru kita tuan-tuan. Jangan pula kita semua. Pasal apa? Pasal nampak RM50 seekor tu, upah. Jangan main. Tapi sini tak ada macam tu kan. Kalau saya seronok jadi tukang sembelih macam tu, orang bayar RM50 seekor, kena 10 ekor. Macam mana tak ada? Kawasan apa ni kita sorang aja, tunggu. Kita buat cepat-cepat. Kaya kita. Hari itulah kaya. Janganlah buat biasa-biasa tuan-tuan lah. Bagi sagu hati, kain plekat je. Jangan bagi upah. Jangan bagi upah daging korban. Tukang sembelih jangan bagi upah daging korban. Tu satu benda yang bercanggah. Tukang lapar, tukang sembelih, tukang apa lagi? Tukang potong, tukang apa saja, jangan bagi upah dengan daging korban. Jangan. Kalau nak bagi, cari sponsor lain. Cari sponsor lain. Ingat, kau buat dah ini sebelum ni macam mana? Bagi juga. Ya Allah. Jangan buat tuan-tuan, tu saya suruh belajar. Ni dah belajar. Dah belajar ni tuan-tuan. Jangan kita jadikan upah kepada tukang sembelih, tukang lapar, tukang apa saja berkaitan dengan korban itu, dengan menggunakan daging korban itu, kulit ataupun apa saja yang ada kaitan dengan jasad binatang korban itu. Tak boleh. Tak boleh. Kalau nak bagi juga, bagilah dengan cara lain. Cari sponsor lain, bagi baju kau, kan setiap masjid ada dia buat baju kan. Kira cukup tu bukan berniagaan ni. Bukan cari untung tuan-tuan. Kita ni beribadah, bukan ambil upah. Kita beribadah pada Allah. Kita bukan cari keuntungan dunia. Kita ni sedang bertakarrub pada Allah. Kalau nak bagi juga sebagai penghargaan, kita bagi dalam bab mana tadi? Bagi t-shirt, kain pelekat. Kalau ada pun tuan-tuan, bagi RM20 sebagai tanda penghargaan. RM20 tu tak ada kaitan dengan lembu korban tadi. Boleh? Tu baru betul. Okey, maknanya sunat sembelih sendiri. Sunat sembelih sendiri kalau mampu. Kalau tak mampu, bagilah kepada orang yang selayaknya yang mampu dalam bab tersebut. Manakala bagi perempuan, kalau seorang lelaki sunat menyembelih sendiri kalau dia mampu. Manakala bagi perempuan ataupun orang yang tidak mampu untuk menyembelih, disunatkan mewakilkan sembelihan ini dengan menghadiri majlis penyembelihan itu. Kalau muslimah, tak payahlah dia bagi pada muslimin lah. Dia kena menyaksikan. Pergi duduk depan tuan-tuan. Kalau lah ni arwah kiblat, kaedah sembelih lembu ni tuan-tuan, kepala lembu di sini, belah sini, pinggul dia belah sini, kaki menghadap kiblat. Hak yang menyaksikan peserta korban ramai-ramai duduk mana? Yang ada belakang, depan ni. Depan ni duduk ramai-ramai. Tapi kalau tak mampu tengok darah, bagi wakil pada siapa? Bagi wakil pada tukang sembelih kau, untuk bagi mewakilkan niat pada dia. Kalau mampu tengok, duduk depan ni. Tujuan benda? Tujuan tuan-tuan, kita nak niat bila masuk, semasa darah memancu. Darah memancu, kita pun niat, inilah satu bahagian korban yang sunat ke atas diriku kerana Allah Ta'ala. Kalau dua-dua lah, kalau tiga, kalau seekor lah.
Kalau akikah, inilah akikah yang sunat ke atas diriku bagi anakku lillahi ta'ala. Itu bagi anak kita. Kita akikah anak kita. Tapi kalau anak kita akikah dia sendiri dengan sebab dia sudah balik, inilah akikah yang sunat ke atas diriku kerana Allah Ta'ala. Boleh? Itu kedudukan. Perkara ni memang sabit dalam satu hadis Nabi. Nabi bagi tahu kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha supaya menyaksikan dengan mata kepala sendiri dengan hukumnya sunat. Bagi yang mampulah sunat. Sunat menyaksikan dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan kita berdiri depan tadi. Menyaksikan. Lalu Aisyah tanya Nabi balik, "Ya Rasulullah, adakah perkara ini khusus bagi ahli keluarga kita semata-mata?" Lalu Nabi jawab, "Tidak, perkara ni umum bagi seluruh umatku." Maknanya kaedah ini umum kepada kita semua, sunat juga. Duduk memerhati depan ni, sambil-sambil tu kita bertakbir lah. Kita bertakbir ramai-ramai. Jangan tukang sembelih, dialah sembelih, dialah takbir. Sia dia tuan-tuan. Dia belaka. Dia buat mula je, yang terus apa? Kita ramai-ramai lah. Kita buat. Okey. Itu antara perkara sunat lah tuan-tuan lah. Dan sunat mengagihkan sendiri daging korban itu tuan-tuan. Sunat mengagihkan sendiri. Tapi kita hari ini kita dah serah pada pihak pembesar masjid. Dah serah tak ada masalah. Tuan-tuan, selesai kerja kita. Okey. Ni hak umum pula. Perkara umum. Walaupun kita tak sembelih korban, umum pula. Sebelum kita pergi solat sunat hari raya tu, sunat kita tak makan dulu. Kalau hari raya puasa, sunat makan dulu sebelum kita pergi solat sunat hari raya. Makan dulu. Supaya apa? Supaya dapat membezakan antara hari kita berpuasa dengan hari raya. Tujuan macam tu. Manakala bagi hari raya haji ataupun hari raya korban, kita sunat pergi makan dan pergi solat hari raya tu dalam keadaan perut kita belum jamah makanan lagi. Lepas tu balik makan. Tapi kalau makan tak apa tuan-tuan, jangan pula nak berjalan pun tak boleh. Lapar dah. Makanlah tuan-tuan, jangan. Benda ni benda sunat. Jangan pula berjalan separuh jalan berhenti. Pasal apa tak larat dah. Pasal apa tak makan tadi Allah. Nak beramal dengan hak sunat tuan-tuan. Kalau hak wajib boleh tahan juga. Tapi kalau tak sampai tahap tu, buatlah. Dah solat dah sini, balik makan. Makan kenyang, jom datang kat masjid, datang surau, kita bergotong royong melaksanakan ibadah korban. Okey, tu sunat umum lah. Yang umum, walaupun kita tak terlibat dengan ibadah korban, sunat macam tu. Banyak lagi perkara-perkara lain saya buka dalam persoalan kita. Silakan. Sila. Saya tiada tahun buat di sini Ustaz. Lepas tu saya nak beralih ke Kemoja Ustaz. Sedangkan di sini 500, Kemoja dapat 2 nama Ustaz. 500 Ustaz. Pokoknya pada mudah Ustaz. Di sini atau di sana Ustaz. Sedangkan di sini kita bersaksi tak, di sana kita taksi Ustaz. Kata tidak taksikan, sedangkan Kemoja tak bertaksi Ustaz. Okey. Mana lebih afdal? Di sini ke di mana-mana negara umat Islam, tak kira lah di Kemboja. Saya pun antara salah seorang tuan-tuan yang memimpin program korban akikah di Kemboja di atas nama Musafir Korban dan Akikah di Kemboja. Lepas ni saya cerita. Cuma nak cerita dari segi sudut afdal dulu. Mana lebih afdal? Sini ke di sana-sana sini? Di sini ke di sana? Wallahu a'lam. Kita tengok Saya nak cerita hak mana lebih afdal. Satu sudut memang lebih afdal di tempat kita, di mana kita cari pendapatan. Di mana kita cari pendapatan? Mana kita cari? Sini kampung kita ni. Ni kampung halaman kita. Dan ambil afdal tadi antaranya dengan sebab fakir miskin tu kita bagi dalam qaryah kita sendiri. Lepas tu kita boleh tengok dengan mata kepala kita sendiri. Korban tadi. Itulah afdalnya. Cuma yang menjadi pertikaian pada hari ini tuan-tuan, di tempat kita ni orang yang paling aula makan daging korban ramai tak sini? Tak ramai. Boleh kira dengan tangan hari ni tuan-tuan. Orang yang paling aula makan daging korban, terima daging korban sebagai milik ni siapa dia? Fakir dan miskin. Bukan orang kaya macam kita tuan-tuan. Ataupun walaupun bukan kaya, kita antara orang yang mampu. Walaupun kita tak terlibat dengan korban, kita mampu beli.
Kita mampu milik dengan cara beli. Maka hak ni jadi pertikaian di kalangan para ulama berkaitan dengan korban di luar-luar, di lain-lain tempat. Sebab tu ada juga kita korban tempat kita, tapi daging tadi kita bawa pergi mana? Pergi tempat-tempat yang fakir miskin ada, dah. Negeri-negeri yang ada fakir miskin. Pak tengok kita welfare, mata belalak, BMW 5 siri, 7 siri. Lalang sekali, siapa ni nak terima ni? Lalang sekali hak terima tadi, semua atas dasar benda hadiah semua sekali. Afdal dapat tak? Kita tak dapat ganjaran afdal untuk nak agih daging korban tadi kepada fakir miskin. Kita hanya kepada siapa? Kepada sahabat-sahabat rakan taulan kita atas dasar hadiah semata-mata. Okey juga. Sebab tu di tempat kita kena buat, tak ada masalah. Tapi pastikan orang yang utama kita nak agih siapa tadi? Fakir miskin. Cari senarai nama fakir miskin. Bukan kata tak ada. Ada, kena buat kerja sikit. Kena buat kerja, tuan-tuan. Kita ambil senarai dengan lembaga zakat. Kalau nak senang kerja, tuan-tuan pergi cari senarai dengan lembaga zakat. Ambil senarai fakir miskin supaya daging tadi sampai kepada mereka, orang yang paling afdal. Boleh? Manakala pendapat kedua mengatakan, dia kata lebih afdal di negara-negara umat Islam yang tertindas, antaranya di Kemboja, Myanmar, Selatan Thailand. Kenapa? Kerana di sana di sebalik harganya murah sikit. Sini 500 satu bahagian, sana 500 dah 2 bahagian. Satu sudut macam tu. Tapi satu sudut lain bukan kita nilai harga sebenarnya. Bukan nilai harga sebenarnya. Kita nilai dari segi sudut orang yang memakan daging tadi. Di sana tuan-tuan, majoriti fakir miskin. Majoriti fakir miskin. Saya dah tahun ketiga tahun ni tuan-tuan. Tahun keempat terlibat dengan misi ibadah korban dan akikah di Kemboja. Bila mana kita turun padang tengok anak-anak telanjang tuan-tuan, tak cukup pakaian. Sebab tu tahun ni saya bawa pakaian-pakaian terpakai. Ada 120 kilo tuan-tuan kita bawa. Kita bagi tahu pakaian terpakai. Yang orang bawa datang tuan-tuan, pakaian baru. Rumah saya di Ampang Indah tuan-tuan, depan tu jadi macam bandar tuan-tuan. Bertambun depan tu. Semua dalam plastik majoriti, walaupun ada juga yang terpakai. Tapi tengok-tengok tuan-tuan, rupanya masyarakat kita lebih memahami perkara ni tuan-tuan. Bila mana kita cerita je, mereka bawa datang tuan-tuan, mereka beli khusus dengan telekong, baju Melayu, kain pelekat, baru semua. Hebat. Tu tuan-tuan. Kerana di sana tuan-tuan, saya tengok anak-anak di sana tuan-tuan telanjang. Satu kes berlaku masa saya di sana tuan-tuan, 2 tahun lepas. 4 tahun lepas kita tak serupak dengan benda macam ni. 2 tahun lepas, bila mana kita sedang agih daging, kita agih duit tuan-tuan, bukan daging, agih duit pada fakir miskin, anak-anak yatim, ibu-ibu tunggal, masyarakat miskin tuan-tuan. Kita tengah-tengah agih tadi, kita dengar ada orang menangis dalam rumah, ada orang menangis. Kata pasal apa ni, kita tengah bagi, sepatutnya seronok lah semua, sepatutnya macam tu. Lalas sekali pergi tengok pasal apa tuan-tuan. Ni hak menangis tuan-tuan dengan sebab mereka ni rasa malu tuan-tuan, nak keluar dengan sebab tak ada pakaian. Allah. Terpaksa bergilir pakaian tuan-tuan, nak ambil sumbangan tadi tuan-tuan, terpaksa bergilir. Saya masa bagi ketika tu tuan-tuan, tahu berita ni tuan-tuan, tak tahan sebab ketika tu terpaksa tuan-tuan mengalir air mata. Tak tahan tuan-tuan. Semua hak pergi sekali ketika tu tuan-tuan. Ada di kalangan kita di sini tuan-tuan, saya bawa 31 orang, majoriti menangis semua dalam program tersebut. Bila mana kita tengok suasana tersebut tuan-tuan. Tu di sana. Dalam bab daging korban tuan-tuan, kita bagi besar ni tuan-tuan. Kita bagi bukan banyak pada mereka tuan-tuan. Kita hari ni kadang-kadang sampai berlebih-lebihan. Sampai busuk kita hari ni tuan-tuan. Di sana tuan-tuan, kita bagi kecil tuan-tuan. Satu kampung seekor lembu, kadang-kadang tak cukup, kadang-kadang cukup. Ada satu tempat tuan-tuan, kita bagi seekor lembu dengan sebab kampung kecil, tiba-tiba datang lebih kurang 500 orang. Nak buat macam mana seekor lembu tuan-tuan? Kita bagi besar ni tuan-tuan, terus dia balik. Pasal apa balik? Setahun dah tak rasa daging tuan-tuan. Tunggu je, kita bagi terus balik tuan-tuan. Nak masak terus dah. Ada di kalangan mereka, bila mana kita bagi daging, mereka angkat tangan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta sahabat saya daripada sana tu, tolong terjemah apa yang dia doa. Rupanya antara kalam doa yang mereka doakan untuk kita rupanya tuan-tuan,
Mereka doa untuk keampunan Allah Ta'ala bagi orang yang menyertai ibadah korban sehingga sampai daging korban kepada mereka. Itu mereka doa, tuan-tuan. Di sana. Di sana. Kenapa? Kerana di sana, tuan-tuan, amat-amat memerlukan majoriti. Boleh dikatakan 99% di kalangan fakir miskin. Rumah mereka daripada buluh, rumah mereka daripada dinding buluh, lantai buluh, tiang daripada kayu bulat. Kayu bulat macam kita kat kampung rebayang dulu. Saya pun tak sempat zaman tersebut, tuan-tuan. Saya buat rakaman balik tunjuk kat mak saya. Dia kata zaman ni ada zaman kita lalu benda ni dulu. Bila ni? 60-an dulu. Saya lahir tahun 80. Tak sempat nak tengok keadaan tersebut. Tapi kita 2014 ini di sana di sana 60-an, tuan-tuan. Atap nipah, atap lalang di sana, tuan-tuan. Tapi walaupun begitu saya cerita, tuan-tuan, memang menyayat hati. Tapi ramai golongan-golongan yang menangguk di air keruh. Ramai golongan-golongan yang ambil kesempatan dalam bab ni, tuan-tuan. Dengan sebab murahnya lembu di sana, ada golongan-golongan tertentu, tuan-tuan, yang ambil kesempatan, tuan-tuan. Hak ni kita takut. Sebab tu kalau kita tak kenal betul-betul, tuan-tuan, tak payahlah, tuan-tuan. Kalau bukan nak suruh bagi pada saya, tidak, tuan-tuan. Bagi kepada orang-orang yang kita yakini. Sama ada saya, sama ada sahabat-sahabat ustaz-ustaz kita yang lain yang kita tahu keyakinan kita bagi pada mereka ni betul-betul sampai kepada orang yang selayaknya. Tu. Kalau sekadar bagi letak borang di masjid, lepas tu letak kain rentang di mana-mana. Hari ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, penyertaan korban di Kemboja di mana-mana, tuan-tuan, dia duduk iklan itu duduk sebelah iklan alung, tuan-tuan. Alung, tuan-tuan, pinjaman wang berlesen. Apa poin ni? Dia jadi macam upah haji, tuan-tuan. Alung buat sini, kurban sini, upah haji sini, tuan-tuan. Dia jadi macam bisnes pula, tuan-tuan. Sebab tu saya cerita benda ni supaya kita berhati-hati. Berhati-hati, takut-takut kena pada golongan yang cuba ambil perkara ni untuk kepentingan mereka. Sebab lepas saya balik tahun lepas, tuan-tuan, sampai sini duduk seminggu, keluar surat khabar. Keluar surat khabar, tuan-tuan, penyertaan korban yang diurus oleh seorang ustaz daripada sana. Tapi dia guna orang-orang sini. Lalas sekali dapat kena pasti dia buat banglo sana, tuan-tuan. Ni kita takut. Sebab tu saya bagi tahu ni supaya tuan-tuan lebih berhati-hati dengan iklan-iklan yang ada di zaman kita pada hari ni, tuan-tuan. Kerana zaman kita ni zaman fitnah, tuan-tuan. Zaman fitnah. Semua kita ada duit hari ni, tuan-tuan. Di samping duit tadi, kita nak di sebalik tu nilai di sisi Allah. Tapi jangan sampai kita bagi pada golongan-golongan yang berkepentingan mereka menangguk di air keruh, tuan-tuan. Okey, maknanya dari segi sudut afdal, tuan-tuan boleh nilai sendiri. Boleh saya tak letaklah afdal sini ke sini, nilai sendirilah. Sini pun buat di tempat kita, buat sebagai silaturahim ukhuwah Islamiah. Di samping kita bagi pada golongan tertentu yang lebih layak, fakir miskin, dan kita boleh eratkan hubungan antara kita. Dan jangan kita lupakan sahabat-sahabat kita di mana-mana sajalah. Bukan kita tumpu Kemboja saja. Saya tumpu di Kemboja dengan sebab saya ada rakan yang sekali belajar dengan saya. Tempat lain kita tidak ada orang yang mengurus. Kebetulan saya ada sebuah sekolah di sana, tuan-tuan. Sekolah ni bukan sekolah saya. Sekolah siapa? Sekolah tuan-tuan. Hak saya duk collect dalam bulan Ramadan tu. Dah berapa tahun saya collect perkara ni, tuan-tuan? Hampir 3 tahun. Alhamdulillah sepanjang tu, tuan-tuan. Kita dapat menyiapkan sebuah sekolah 10 bilik darjah dalam lebih kurang, walaupun belum siap semua sekali, 90% sekolah ni sudah siap. Dan kita sudah ada pelajar yang terdiri daripada anak-anak yatim dan fakir miskin, 140 orang pelajar. Semuanya belajar percuma. Kenapa? Kalau kita ambil iuran alamat mereka ni tak bayar dan tidak akan pergi belajar. Memang mereka tak mampu. Makan pun ala kadar je. Kita bagi percuma. Cuma kita tanggung guru-guru, tuan-tuan. Guru-guru kita bagi, tuan-tuan, kadang-kadang RM200. Kalau guru tempat kita RM200 balik kampung, tuan-tuan. Jawab dia. Rumah sewa pun RM500, RM600 dah. Guru di sana, tuan-tuan, kita bayar RM200, tuan-tuan. Tu pun guru di sana, bukan guru di sini pergi sana. Sebab tu saya berani buat dengan sebab mereka ni sanggup.
Mereka ni sanggup bekerjasama dan sebuah kekurangan mereka sanggup hadapi. Saya pun buat perkara ni tuan-tuan dengan sokongan masyarakat kita. Rupanya dulu saya berseorangan. Alhamdulillah rupanya tidak seorang tuan-tuan. Bila kita cerita perkara ni tuan-tuan, ramai orang nak bantu. Ada hak bagi bulanan tuan-tuan. Ada hak bagi bulanan. Ada hak bagi 500 bulan. Ada hak sign cek 20,000 tuan-tuan. Bila mana kita nak bina sekolah, ustaz pergi rumah saya. Ada hak bagi 50,000 pernah kita terima tuan-tuan. Ni orang-orang yang nampak nilai akhirat. Sebab tu cepat siap tu tuan-tuan. Sebab tu tahun ni saya bawa lagi sahabat-sahabat di tempat kita ni tuan-tuan. 10 orang saya bawa supaya mereka ni jadi mata dan telinga saya. Bila mana saya balik di sini, mereka ni boleh bercerita apa yang ustaz buat di sana. Sekolah yang ustaz cerita tu memang ada sekolah, memang ada pelajar, memang ada bangunan itu, dan apa yang kita buat itu terus berlaku dalam keadaan kita buat nak cari redha Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dinafikan ada di sana pengurusan tiket kita, makan minum kita, sagu hati kita sikit-sikit adalah ada. Tak nafi tuan-tuan. Kita tidak sembunyi dalam perkara ni tuan-tuan. Ada. Cuma perkara ni tuan-tuan lebih kepada misi kemanusiaan tuan-tuan, lebih kepada itu. Okey, tahun-tahun akan datang insya-Allah saya offer tuan-tuan pula untuk pergi insya-Allah. Okey, tu respon saya kaitan dengan yang haji tadi. Boleh ni lah mana afdal kan? Cari sendiri je. Yang seterusnya. Masalah nazar tadi kan. Bila kita menazar, kita buat okey. Bagi pada fakir miskin. Bagi pada fakir miskin. Sebab tu kalau boleh jangan makan dalam keadaan sengaja. Kalau boleh jangan makan. Tapi semasa saya belajar di pondok dulu, ada tuan guru bagi tahu, dia kata ada orang-orang dulu dia buat satu helok dia panggil. Dia bagi kat kawan ni, dia suruh kawan tu bagi balik kat dia. Dalam sekali boleh makan. Pasal apa dia kata? Dia sedekah balik. Dia main pimai kan tu dalam bak ni. Jangan buat. Jangan duk buat benda-benda pelik tuan-tuan. Tapi kalau kita memang bagi kat dia dah, kalau memang bagi tanpa ada rancangan tak apa. Tapi ni siap merancang. Mesej sampai dulu tuan-tuan. Memang berlaku depan orang. Mesej sampai dulu lah sekali bagi balik sini. Pasal apa bagi balik? Pokoknya dah ada perancangan sebelum tu tuan-tuan. Tak boleh. Okey sila. Tadi Ustaz kata tukar sembelih tak dibenarkan makan lagi depan. Tukar sembelih? Sembelih. Tak boleh makan lagi depan, tak boleh bagian dia. Okey. Dan adakah itu dimaksud satu keluarga tukar sembelih ataupun tukar sembelih sahaja? Okey. Kita ada silap faham sikit dulu je. Tukar sembelih itu bukan tak boleh makan. Boleh makan. Cuma hak tak boleh makan tu benda nazar. Sembelihan nazar. Hak tu tak boleh makan. Tukang sembelih boleh makan tak? Boleh? Boleh makan. Cuma upah tu tak boleh. Upah kepada tukang sembelih tu tak boleh. Upah kepada tukang lapar guna daging tu tak boleh. Kalau nak bagi macam mana? Cari sponsor lain. Carilah sahabat-sahabat kita yang lebih kemampuan, minta sikit sumbangan dengan dia. Buat t-shirt ke, buat apa sebagai sagu hati. Okey lah tu? Beli kambing lain lah. Kambing lain boleh. Ataupun beli kambing lain. Bagus cadangan. Beli kambing lain, sembelih bukan atas nama korban. Tu boleh. Kalau macam tu. Sembelih bukan atas nama korban, maka boleh. Sembelih biasa. Boleh kalau macam tu. Kalau setelah dah 20 tahun jadi itu kan Kalau dah berlaku dah macam tu, kita sama-sama istighfar dan taubat pada Allah Ta'ala lah.